Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kembali ke channel Cikgu Buku Teks. Pada hari ini kita akan bincangkan soalan latihan kendiri pada 1 bulan 1D muka surat 16. Okey, harap kamu bersedia untuk mendengar penerangan bagi tajuk yang terakhir bagi tajuk ubahan langsung. Okey, baiklah untuk soalan pertama, Lee telah mengisi air ke dalam sebuah tangki dengan menggunakan hos pada pukul 8 pagi. Dia cuba mengisi air dan pada pukul 11 pagi, tangkinya hanya berjaya dipenuhi sebanyak 48%. Okey, soalannya ialah kita kena tulis persamaan yang menghubungkan isi padu dengan masa yang diambil iaitu T. Jadi cara yang pertama di sini kita kena buat dalam bentuk ubahan. Okey, V berkadaran dengan T. Okey, kita buat dalam bentuk persamaan V sama dengan KT. Okey, sekarang ni K tak tahu berapa, T tak tahu berapa, B pun tak tahu. Tapi kita sebenarnya kita boleh buat macam ni. Okey, kita akan buat 3 jam sama dengan 48% air yang dipenuhi. Okey, jadi kalau 1 jam kita akan dapat 48 per dengan 3 akan dapat ialah 0.16. Maksudnya sini ialah yang kita dapat ni sebenarnya dia mewakili K. Jadi sini akan dapat V sama dengan 0.1 T. Okey, maksudnya sini dia mula mengisi pada pukul 8, pada pukul 9 barulah dia akan memenuhi 16%. Maksudnya setiap sejam 16% air itu berjaya dipenuhkan dalam tangki. Jadi pukul 10 dia akan main lagi dengan 16%, pukul 11 dia akan datang lagi dengan 16%. Maksudnya sinilah totalnya ialah 48%. Okey, Okey, seterusnya untuk soalan B. Okey, untuk soalan B sini ni, untuk soalan B dia tanya sini pukul berapakah air itu berjaya dipenuhi dengan tangki itu berjaya dipenuhi dengan air. Okey, kita ada dua kaedah. Yang pertama kita boleh guna kaedah yang dalam jadual tadi. Pukul 8 sampai pukul 9 16%. Okey, pukul 10 dia akan jadi 16% lagi, pukul 11 dia akan jadi 16%, maksud di sini dah 48%. Okey, kalau pukul 12 dia akan dapat lagi 16% lagi, pukul 1 dia akan dapat lagi 16%, pukul 2 dia akan dapat lagi 16%. Okey, jadi bila kita tambah sini akan dapat 48%, maka jumlah dipenuhi air ialah 96%. Okey, jadi sini ni tinggal ada 4% lagi tidak berjaya dipenuhi. Jadi sini ni kita boleh buat okey, 1 jam kita ada 16%. Okay, kita perlukan 4% lagi ni sebabnya kita sekarang ni baru 96%. Okay, 1 jam 16%. Kalau 2 jam, kalau 30 minit, okay, dia akan memenuhi sebanyak 8%. Okay, kalau kalau dia bagi dengan 2 lagi sini ataupun akan jadi 15 minit, maka dia akan jadi 4%. Maksudnya sini ialah peratusan air tadi yang kita perlukan 4% tadi sebenarnya di masa 15 minit. Jadi sini pukul 2 tadi yang 96%, jadi sini akan jadi pada pukul 2.15. Pukul 2.15. Maksudnya sebab dia ambil masa 15 minit, masa sini ialah 15 minit, maka masa yang dia ambil sini ialah 4%, maka jumlah dia akan jadi totalnya ialah 100%. Okey, jadi sini akan dapat lagi sini akan dapat lagi berapakah jumlahnya situ. Jadi bila kita cuba hitung jumlah peratusnya akan dapat lagi ialah pada jam 2.15 PM. Jadi jawapan dia ialah pada pukul 2.15 pada jam 2.15 PM. Okey, ini langkah yang pertama ni. Dan cara yang pertama, cara yang kedua kita boleh buat dalam bentuk persamaan ubahan yang kita dapat tadi. V sama dengan K T. Okey, V sama dengan 0.16 T. Okey, di mana 0.16 ni sebenarnya datang daripada 4/25 T. Untuk pecahan. Okey, kita nak isi padu dia ialah 100% ni. Okey, kita nak isi padu dia 100%.
Kita nak jawapan dia sebentar lagi, jawapan dia mesti 100% sebab isi padu yang penuhi ialah 100%. Jadi sini kita boleh buat V sama dengan 4/25. Kita kena darab dengan 25 per dengan 4. Okey, 25 per dengan 4 ni maksudnya dia sebenarnya mewakili T. Masa dia kita perlukan 25/4 supaya dia dapat 100% ataupun dapat sini sebenarnya kita kena darablah dengan 100 ni. Kita kena darab dengan 100. Okey, jadi sini akan dapat jawapan dia ialah 25.4. Okey, cuba kita convert dia dalam masa 25/4. Okey, bila kita convert pada masa sebenarnya dia akan dapat sini ialah 6.25 jam. Ataupun bila kita convert dalam bentuk jam dan minit kita akan dapat 6 jam 15 minit. Okey, 0.25 darab dengan 60. Jadi akan dapat 15 minit. Jadi sini bila kita dah cuba nak hitungnya, jadi V sama dengan 100% lah sini. Sebab isi padu yang perlu dipenuhi ialah 100%. Okey, jadi sini apabila masanya tadi bermula pada pukul 8, maka masa dia pukul 8 tambah dengan 6 jam 15 minit. Maka bila kita dapat jawapan dia, akan dapat jawapan dia ialah 2.15 PM. Okay, jadi yang itulah untuk penyelesaian soalan nombor 1. Okey, baiklah untuk soalan nombor 2. Okey, Aminah ni dia ada nak gunting beberapa segitiga. Okey, diberi luas diwakili oleh L, berubah secara langsung dengan tapaknya wakil dengan X, dengan tinggi wakil dengan Y. Pada mulanya dia bergunting dengan satu segitiga L 14, 7 dengan Y sama 4. Tuliskan hubungan. Okey, bila tuliskan hubungan maksud dia yang pertama ialah kita kena buatlah dulu. Luas wakil dengan L. Kemudian tapak wakil dengan X. Seterusnya ialah tinggi wakil dengan Y. Okey, jadi maklumat ini beri sini ialah luas berkadaran dengan tapak dengan tinggi. Okey, jadi kita akan dapat L sama dengan KXY. Okey, jadi bila kita dapat L sama dengan KXY, maksudnya kita kena tahulah nilai L dia ialah 14, X dia sama dengan 7, Y dia sama dengan 4. Maka kita pun masuklah nilai dia dalam setiap nilai yang ada pada persamaan kita ada. Jadi sini kita akan dapat 14 sama dengan K, X ialah 7, Y dia ialah 4, maka akan dapat 14 sama dengan K 28. Jadi K akan dapat K sama dengan 14/28. Maka akan dapat jawapan dia K sama dengan 0.5. Okey, jadi sini kita kena tulis baliklah macam biasa. Kita kena ambil balik persamaan yang kita dapat pada baris yang kedua tu. Okey, kita pun kena tulis balik dalam persamaan ubahan dia. Persamaan dia akan dapat sini ialah L sama dengan K dia ialah 0.5 XY. Jadi yang itulah hubungan dalam bentuk persamaan. Untuk soalan yang pertama. Untuk soalan nombor 2A. Okey, baiklah untuk soalan yang seterusnya ialah soalan nombor 2B. Aminah merancang untuk menggunting segitiga kedua. Okey, tadi segitiga pertama tadi nilai tapak dia. Okey, nilai tapak dia maksud dia X tu ialah bertambah 20%, manakala tinggi dia berkurang 10%. Maka soalannya ialah berapa peratuskah perubahan yang untuk segitiga kedua. Okey, jadi yang ni langkah yang pertama ialah kita kena tahulah X yang kedua ni. Okey, X yang kedua, X segitiga kedua. Okey, segitiga kedua ni. Okey, sebab dia tapak dia bertambah 20%, maka daripada asal ialah 7, jadi 7 tambah dengan, sebab dia bertambah ni, maka kita tambah dengan perubahan dia ialah 20%. Lepas tu kita kena darab lagi dengan berapakah original dia. Original dia adalah 7, maka bila kita cuba hitung X2 dia ataupun tapak yang baru dia akan dapat 8.4. Okey, kemudian kita ada lagi tinggi dia kurang, jadi tinggi dia diwakili oleh Y. Y yang kedua lah, sebab segitiga kedua. Segitiga kedua 4 yang asal. Okey, sebab dia berkurang, maka kita guna operasi tolak. Tolak dengan berapa peratus? Peratus dia adalah 10%. Maka
kita kena darab lah dengan yang original dia sebab dia kurang tadi. Jadi bila kita cuba darab, kita akan dapat yang baru tinggi dia ialah 3.6, manakala yang kedua untuk tapak dia bertambah tadi 8.4. Daripada 7 akan dapat 8.4. Daripada kurang tadi 4 asal, original dia 4, dia kurang 10%, maka akan dapat 3.6. jadi kita pun kena ambil lah yang persamaan yang kita dapat pada soalan A tadi. Persamaan A tadi ialah L sama dengan 0.5 XY. Sebab kita dapat yang baru ni, kita boleh buatlah X2 dengan Y2 dengan L2, maksudnya segitiga kedua. Jadi segitiga kedua akan dapat 0.5, X nya ialah 8.4, Y2 ialah 3.6. Maka bila kita cuba hitung pengiraan dia sini, akan dapat L2 dia ataupun segitiga kedua dia ialah 15.12. Baiklah seterusnya. Kita baru dapat yang luas yang kedua ni. Baru tadi luas yang pertama kita tak hitung, sebab kita dapat luas pertama tadi 14. Luas kedua dia 15. Jadi dia tanya berapakah peratus perubahan. Peratus perubahan ni sebab dia berubah ni daripada original 14, dia berubah jadi 15.2. Jadi sini nak tahu berapa perubahan dia, maka L2 perubahan yang terbaru, L2 kita kena per dengan luas yang pertama. Kemudian kita akan dapatlah peratus dia di sini. Jadi sini akan dapat L2 dia. L2 dia akan dapat, ni saya tunjuk ni L2 dia. L2 dia 15.12 per dengan L1 dia tadi ialah original dia ialah 14. Maka bila kita darab dengan 100, kita kena darab dengan 100 ni sebab dia tanya peratus tu, peratus perubahan. Jadi yang baru per dengan yang lama darab dengan 100, maka bila kita hitung akan dapat 108%. So, dia perubahan dia ialah 108%, perubahan dia. Tapi untuk berlaku perubahan, jadi peratus perubahan dia ialah daripada 108 tolak dengan 100%, sebab yang original tu 100%. Sebab yang asal 100%, yang perubahan dia ialah meningkat sebanyak menjadi 108% pertambahan dia. Maka nak tahu berapa peratus perubahan, jadi 108 tolak dengan 100 akan dapat peratus perubahan dia ialah 8%. Jadi luas dia bertambah, luas bertambah 8%. Selesai untuk soalan nombor 2. Baiklah untuk soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni memang kita biasa hadapilah keadaan dalam situasi seharian kita. Ada 3 pizza dengan saiz berbeza, harga berbeza. Kemudian harga dia ialah P. Dia berubah secara langsung dengan luas permukaan. Luas permukaan bulatan kita ada ni. Luas permukaan bulatan ialah pi J kuasa 2. Jadi sini kita kena tahulah dalam bentuk ubahan dia. Jadi P harga diwakili oleh A, luas permukaan, harga diwakili oleh P, luas permukaan diwakili oleh A. Jadi sini kita boleh buat dalam bentuk ubahan dia ialah P perkadaran dengan A, atau P sama dengan bentuk persamaan KA. Jadi nak tahu berapa K untuk pemalar yang pertama, kita ada 3 pizza, maksudnya kita kena test 3-3 ni. Kita kena cuba 3-3. Jadi untuk harga yang pertama, jadi untuk dapat nilai K sebenarnya sama dengan P per dengan A. Untuk pizza yang harga RM12, jadi P dia ialah harga dia. K sama dengan P per A. Jadi K sama dengan, kita tengok sini, P per A, P dia ialah RM12 per dengan A dia, luas permukaan bagi bulatan ialah pi J kuasa 2. Sini akan dapat 12 per dengan pi J dia ialah, sini jari dia dibagi diameter, maka jari dia ialah 7.5 kuasa 2. Jadi pi J kuasa 2, jadi sini akan dapat 12 per dengan pi dia 27 darab dengan 7.5 kuasa 2. Maka bila kita hitung guna kalkulator kita akan dapat 0.07. Yang tu K dia. Untuk pizza yang kedua pun samalah. K sama dengan P per A. K dia sama dengan harga dia 25 per dengan pi J kuasa 2, luas permukaan dia. Jadi 25 per dengan pi 22/7
darab dengan J dia. Okey, J sini ialah 11.5. Okey, 11.5 kuasa 2. Okey, kita kena darab dengan 11.5 kuasa 2. Maka bila tekan kalkulator akan dapat jawapan dia ialah 0.06. Okey, tadi 0.07, ni 0.06. Okey, yang mana satu yang lebih berbaloi ni? Kita nak tengok ni. Sama ada pizza yang kecil atau sederhana yang besar sekali. Okey, jadi sini pun sama. K sama dengan P per A. Okey, K sama dengan harga dia RM35 per dengan pi J kuasa 2. Okey, 3/5 per dengan pi 22/7 darab dengan jarinya. Jarinya bagi sini ialah 15. Okey, diameter ialah 30. Jari 30/2 sama dengan 15 jarinya. Okey, darab dengan 15 kuasa 2. Maka bila kita hitung tekan kalkulator akan dapat 0.05. Okey, jadi apa yang kita boleh dapat sini ni? Yang mana satu yang lebih berbaloi? Okey, daripada segi harga sini ni. Okey, yang lebih berbaloi lagi ialah diameter yang mempunyai 30 mempunyai lebih berbaloi lagi ni. Okey, sini kita boleh buat kesimpulan di sini. Okey, pizza yang ketiga lebih berbaloi lagi. Okey, pizza ketiga lebih berbaloi. Okey, biasalah kalau dia semakin besar kuantiti dia, maka dia kita boleh dapatkan dengan harga yang lebih murah lagi lah. Biasanya di kedai penjual memang akan buat macam itulah untuk apabila kecil dia akan jual mahal sikit, sederhana mungkin kurang sikit daripada yang kecil, dan yang lebih besar lagi lagilah biasanya dia akan dapat yang lebih berbaloi lagi. Okey. Tamat untuk soalan nombor 3.